Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua waktu yang sesuai kita memupuk pokok bougainville. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui bilakah waktu yang sesuai kita melakukan pemupukan kepada pokok bougainville kita, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas tips-tips yang saya akan kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini. Baiklah teman-teman, sebelum itu teman, silakan anda aktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada tutorialnya. Okey. Baiklah teman, di sini saya mempunyai 3 buah pokok daripada pokok bougainville kita ya. Okey, ini teman, ini adalah 3 pokok daripada pokok bougainville kita. Di mana kebanyakan pokok-pokok ini teman telah melalui proses-proses tertentu ya teman. Nanti saya akan kongsikan kepada anda apakah proses-proses yang telah dilalui oleh pokok bougainville ini. Okey, baiklah teman-teman. Pertama sekali, kita kena tahu teman, apa yang kita perlu tahu ialah kenapa anda perlu melakukan pemupukan dan bagaimanakah pupuk yang paling sesuai untuk kita memupuk pokok bougainville kita, terutamanya hasil daripada stek, teman, ataupun hasil daripada dongkelan. Untuk perkongsian video kali ini teman, saya akan kongsikan kepada anda teman, bilakah waktu yang sesuai untuk kita melakukan pemupukan kepada pokok bougainville kita. Okey teman. Okey, sebelum itu teman, anda perlu ketahui teman, apakah jenis pupuk yang sangat sesuai untuk kita gunakan untuk memupuk pokok bougainville kita. Okey. Yang pertama sekali teman ya, kita melihat bagaimana keadaan pokok bougainville kita tersebut. Sama ada pokok bougainville kita itu baru ditanam ataupun sudah lama ditanam, belum berbunga ataupun sudah berbunga ya teman, ataupun pokok hasil stekan, hasil dongkelan, ataupun kita baru memindah pot. Ini adalah beberapa perkara atau keadaan yang perlu anda ketahui ya teman sebelum anda melakukan pemupukan kepada pokok bougainville anda. Okey, di sini teman, saya akan berbagi kepada anda waktu yang tepat dan sesuai anda memupuk pokok bougainville anda, terutamanya hasil daripada stek cabang, stek batang ataupun stek akar ya teman. Ini anda tergantung ya teman. Ini okey. Baiklah, yang pertama sekali teman ya, anda perlu ketahui pupuk yang paling sesuai untuk digunakan pokok bougainville kita ialah pupuk NPK ataupun baja NPK 16. Ini adalah merupakan satu jenis baja yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai baja untuk kita memupuk pokok bougainville kita. Jadi gunakan baja NPK 16. Okey, di mana NPK ini bermaksud natrium, ya, kalium dan fosfat. Okey, itu adalah kandungan yang terdapat di dalam baja NPK 16, di mana baja NPK 16 ini teman merupakan satu jenis baja yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai baja atau pupuk untuk kita memupuk pokok bougainville kita. Okey, sekarang teman-teman kita teruskan kepada keadaan pokok bougainville kita yang sesuai waktunya kita melakukan pemupukan. Okey, yang pertama sekali teman-teman ya, sekiranya anda ingin memupuk ataupun membaja pokok bougainville anda, pastikan anda membaja dalam seperti berikut. Yang pertama teman, membaja ini untuk stek ya, untuk bahan stek ya. Anda boleh memupuk pokok bougainville anda ataupun membaja pokok bougainville anda setelah 2 bulan ditanam. Okey, ditanam ataupun ini adalah stek teman. Setelah 2 bulan anda memindahkan, bukan ditanam, memindahkan bahan stek tersebut daripada sama ada polybag, sama ada bekas-bekas red, sama ada pot-pot lain teman. Anda memindahkan pokok bougainville anda itu daripada pot kepada pot yang baru, daripada bekas yang lama kepada bekas yang baru. Okey. Ingat ya, selepas 2 bulan. 2 bulan setelah melakukan pemindahan pot. Okey, itu adalah posisi atau keadaan yang pertama. Anda boleh melakukan pemupukan kepada pokok bougainville anda selepas melakukan pemindahan pot ataupun pergantian pot.
Mengapa ini berlaku, teman-teman? Okey, sebabnya ialah sekiranya anda memupuk ataupun membaja pokok bougainville anda seterus langsung selepas anda melakukan pemindahan pot, ini terutama sekali teman-teman ya untuk bahan stek daripada bougainville yang anda baru tanam ya, baru tanam. Dan selepas beberapa bulan anda melakukan pemindahan, mungkin terjadinya akar-akar putus pada bahagian akar stek pokok bougainville anda. Jadi ini sangat tidak sesuai apabila anda melakukan pemupukan ataupun anda memupuk pokok bougainville anda kerana terdapat akar-akar yang putus. Dan ini boleh menyebabkan stres kepada akar pokok bougainville anda. Dan ini mungkin boleh menyebabkan pokok bougainville anda akan mati. Mungkin besar kemungkinan layu dan mati. Besar kemungkinan. Sebab bila anda melakukan pupuk itu akan terus meresap ke akar ya teman. Ini adalah tidak sesuai. Jadi pastikan anda memupuk pokok bougainville anda yang anda baru lakukan pemindahan pot ataupun pergantian pot selepas 2 bulan. Okey, selepas 2 bulan. Barulah anda boleh mula memupuk. Okey. Bagaimana pula keadaan jumlah pupuk yang digunakan? Ini tergantung kepada saiz pot dan saiz pokok bougainville yang anda tanam. Okey, sekiranya bersaiz kecil, anda menggunakan sedikit saja pupuk. Okey, pupuk NPK 16. Caranya sama ada cara anda menabur. Okey, tabur saja, ambil pupuk, tabur di atas media tanam. Yang kedua caranya adalah menanam, gali-gali sikit media tanam, lepas tu masukkan pupuk tadi, lepas tu timbul semula. Yang ketiga, ambil lebih kurang setengah sudu makan pupuk NPK tu, laut dengan lebih kurang 1 liter air, kau kacau sehingga larut, lepas tu siram ke dalam media tanam. Itu adalah 3 cara yang boleh anda lakukan untuk memupuk bahan stek anda. Ingat, selepas 2 bulan pemindahan dari pot lama ke pot baru. Okey, itu untuk kondisi ataupun keadaan yang pertama. Okey, sekarang teman kita pergi ke kondisi pokok bougainville kita yang kedua. Okey, ini. Ini teman. Ini adalah keadaan ataupun kondisi bougainville kita yang kedua. Okey. Anda faham tak teman-teman? Apakah maksud di sini? Okey, di sini teman-teman, di mana pokok bougainville kita ini sudah pun kita baru selepas saja melakukan proses pemangkasan ataupun pruning. Okey, di mana waktu yang kedua sangat cocok ataupun sesuai kita melakukan pemupukan ataupun pembajaan pada pokok bougainville kita ialah selepas saja kita melakukan pempruningan ataupun pemangkasan. Itu adalah langkah yang keadaan yang kedua. Ingat ya, selepas kita melakukan pemangkasan ataupun pruningan. Itu adalah sangat sesuai untuk kita melakukan pemupukan kepada pokok bougainville kita. Ini kenapa teman-teman? Ini adalah nanti apabila kita sudah selesai melakukan pruning ataupun pemangkasan ya, dan seterusnya kita terus melakukan pemupukan, ini akan dapat membantu mempercepatkan tunas-tunas baru keluar nih teman ya. Akan mempercepat proses tunas-tunas baru keluar nanti. Jadi apabila tunas-tunas baru keluar teman, maka pokok kita akan rimbun. Cabangnya rimbun, rantingnya rimbun, insya-Allah daunnya rimbun dan insya-Allah bunganya akan rimbun juga insya-Allah. Ya, itu adalah caranya tuan. Selepas anda melakukan pruning ya, pruning. Tidak kira teman sama ada anda melakukan pruning 100% ataupun anda melakukan pruning 50% daripada pokok bougainville. Ini tergantung kepada keadaan pokok bougainville anda ya teman, tergantung kepada keadaan pokok bougainville anda. Ya, tidak semestinya anda terus melakukan pruningan 100% ya, tidak semestinya. Yang penting di sini anda telah melakukan pemangkasan ataupun pruningan kepada pokok bougainville anda. Lepas tu anda boleh langsung melakukan pemupukan. Okey, bagaimana caranya? Caranya sama teman, sama ada caranya. Cara menggunakan larutan daripada pupuk NPK tu 16 sama ada secara menabur sahaja di atas media tanam ataupun cara menimbus. Kau gali-gali sikit media tanam, lepas tu letak media pupuk tu tadi, lepas tu timbus semula. Itu adalah 3 cara yang anda boleh lakukan. Dan bagaimana pula kadar penggunaan? Ini adalah tergantung kepada berapa ya teman, berapa saiz pot dan berapa saiz pokok bougainville yang anda tanam. Itu tergantung. Sekiranya pot anda semakin besar, mana semakin banyaklah pupuk anda perlukan. Okey. Kiranya sedikit, maka makin sedikitlah pupuk anda perlu gunakan. Itu adalah cara-cara yang anda boleh lakukan sekiranya anda ingin melakukan pemupukan kepada pokok bougainville anda. Ingat, ini yang keadaan kedua iaitu baru selepas kita melakukan pemangkasan. Okey, selepas melakukan pemangkasan.
Okey, baiklah teman-teman. Yang seterusnya adalah teman. Yang seterusnya ialah kita lihat kepada program yang seterusnya. Okey. Program yang seterusnya teman-teman, keadaan pokok kisahnya iaitu dalam masa kita melakukan proses pembungaan. Ini teman, ini adalah dalam proses pembungaan ya. Proses pembungaan. Di mana kondisi ini teman, keadaan ini berlaku biasanya selepas kita selesai melakukan pruning selepas pokok itu berbunga ya, selesai berbunga. Ingat ya, lakukan pemangkasan selepas pokok kita selesai berbunga ya, selesai berbunga. Ini kenapa? Ini akan dapat membantu percepatkan proses pembungaan seterusnya. Okey, lepas tu teman-teman, untuk ini adalah pemupukan untuk program pembungaan. Program pembungaan ya, program pembungaan. Iaitu anda sangat digalakkan melakukan pemupukan setelah anda melakukan stres air ya, stres air selama lebih kurang 3 ke 4 hari macam. Di mana caranya anda membiarkan pokok bougainville anda ini iaitu media tanam ya, media tanamnya jangan disiram selama 3 ke 4 hari, biar kering ya, biar kering. Kemudian barulah anda melakukan program pemupukan tadi. Okey, semasa anda melakukan program pembungaan. Ini adalah kondisi yang ketiga ya. Kondisi ketiga, anda melakukan program pemupukan ini. Lakukan pada masa anda melakukan program pembungaan. Okey, biasanya program pembungaan ini teman-teman ya, anda lakukan semasa waktu kering ya. Kebiasaannya dilakukan pada waktu kering. Kerana pada waktu kering ini teman-teman ya, akar daripada pokok bougainville anda ini cepat meresap larutan pupuk NPK yang anda taburkan ataupun anda siram di media tanam yang terdapat di pot anda. Itu adalah kelebihannya teman apabila kita melakukan pemupukan pada musim kering dan kita melakukan pemupukan pada waktu kita melakukan proses pembungaan. Dan kondisi yang keempat pula teman, keempat ya. Keempat, kita melakukan pemupukan ialah sewaktu kita melakukan perawatan ya, perawatan kepada pokok bougainville kita. Itu perawatan, teman. Bagaimana apa yang dimaksud ke perawatan di sini adalah kita mendapati pokok bougainville kita itu dalam keadaan yang tidak sihat, teman, dalam keadaan tidak sihat. Jadi, kita melakukan pemupukan pada pokok bougainville kita yang berada dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi, ini adalah bertujuan untuk membantu ya, teman, untuk membantu pokok bougainville kita berada dalam keadaan yang subur dan sehat kembali. Okey, itu perkara yang keempat adalah teman, sewaktu pokok bougainville kita berada dalam keadaan ataupun semasa kita melakukan proses perawatan kepada pokok bougainville kita itu, apabila pokok bougainville kita berada dalam keadaan yang tidak subur dan sehat ya, itu adalah cara keadaan ya, empat keadaan yang kita boleh melakukan pemupukan. Itu yang masa sesuai kita melakukan pemupukan. Untuk proses penyuburan dan perawatan tadi itu teman ya, bagaimanakah cara anda melakukan pemupukannya? Caranya seperti ini ya teman ya. Caranya ialah anda ambil pokok bougainville anda itu dengan potnya sekali, anda keluarkan sedikit media tanam di dalam tu, lebih kurang 20 hingga 30% teman ya, media tanam lama. Lepas tu anda masukkan dengan media tanam yang baru. Pastikan media tanam yang baru itu teman-teman ya, sama dengan media tanam yang anda gunakan semasa anda melakukan penanaman pertama dahulu. Okey, ingat ya, pastikan media tanam yang sama. Dan yang penting sekali, pastikan media tanam tersebut mempunyai sifat poros dan gembur. Ini kerana teman, ini adalah sangat penting ya teman dalam proses penyuburan pokok bougainville anda, terutamanya pokok bougainville anda yang anda dalam keadaan yang kurang sihat, iaitu tidak berapa subur. Jadi cara pemupukan anda teman, anda boleh dengan cara menggunakan larutan ya, anda menimbus atau hanya menabur saja. Okey, untuk cara dalam perawatan pokok bougainville anda kurang sihat, anda mungkin paling sesuai teman, mungkin caranya ialah mungkin cara menimbus ya teman, menimbus pupuk tadi di dalam media tanam tersebut ya. Kerana dalam cara menimbus teman, pupuk NPK kita ni agak lama sedikit mencair hancur ya. Jadi sekiranya anda melakukan cara menyiram, mungkin dia cepat hancur. Mungkin pupuk cara menimbus di dalam media tanam ini teman dapat memberi masa kepada akar pokok bougainville anda menyerap secara perlahan-lahan NPK tadi ya, untuk membantu proses penyuburan semula pokok bougainville kita tersebut.
Itu adalah beberapa cara teman ataupun beberapa keadaan yang anda boleh lakukan pemupukan kepada pokok bougainville anda. Ya, ini tergantung kepada bagaimanakah keadaan pokok bougainville anda pada ketika itu ya. Dan begini juga bergantung kepada apakah tujuan anda melakukan pemupukan tersebut ya. Sama ada untuk penyuburan, sama ada untuk perawatan, ataupun sama ada untuk program pembungaan. Ini adalah beberapa keadaan yang anda perlu ketahui ya teman sebelum anda melakukan pemupukan. Dan yang penting sekali teman, pastikan anda pilih pupuk yang sesuai, pupuk ataupun baja yang sesuai. Di sini teman saya mencadang kepada anda teman, gunakan pupuk NPK 1616 ataupun baja NPK 1616 ya. Baja yang borong yang biru teman. Ini teman, ini adalah contoh pupuk NPK 16 yang berwarna biru ya. Untuk ini adalah merupakan pupuk yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai pilihan pupuk yang tepat untuk kita membaja pokok bougainville kita. Okey, ingat teman-teman ya, pastikan anda memilih baja atau pupuk yang tepat demi untuk kelangsungan penyuburan dan kesuksesan anda dalam membentuk pokok bougainville anda ini nanti insya-Allah ke depannya akan menjadi sebuah bonsai yang cantik, menarik, indah dipandang dan juga bernilai tinggi. Okey. Baiklah teman-teman ya, saya rasa begitu dulu ya. Cukup setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini, iaitu bilakah waktu sesuai kita melakukan pemupukan ataupun pembanjaan kepada pokok bougainville kita. Ini terutamanya teman, pokok yang anda hasilkan daripada stek ya. Sama ada stek cabang, stek batang ataupun stek akar, ini tergantung teman. Tergantung bagaimana keadaan pokok bougainville yang anda miliki. Ingat teman-teman, ingat ya. Ingat tadi tu keadaan-keadaan yang kita perlu melakukan pemupukan, dan ini adalah waktu yang tepat dan masa yang sesuai anda melakukan pemupukan kepada pokok bougainville anda. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai detik ini dulu ya teman-teman. Okey, yang penting teman-teman bukan saja diberi pemupukan ya, pastikan anda meletakkan pokok bougainville anda ini ya teman terus di tempat yang selamat daripada gangguan hewan-hewan peliharaan anda. Okey, contohnya seperti kucing dan ayam, itu adalah merupakan antara hewan-hewan peliharaan yang biasa kita pelihara di tempat kediaman kita. Dan apalagi yang penting teman, pastikan anda terus memantau ya, memantau keadaan media tanam di dalam pokok bougainville anda ini. Pastikan media tanam tersebut sentiasa dalam keadaan lembab, jangan terlalu kering ya, jangan terlalu basah. Ingat, terlalu lembab, jangan terlalu lembab, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah, biar dalam keadaan lembab. Okey, lepas tu pastikan juga teman, pastikan pokok bougainville anda ini ya sentiasa mendapat sinaran cahaya matahari yang cukup, kerana dalam keadaan situasi pokok bougainville anda yang sudah subur begini ya teman, ini tiga jenis ini memang sangat memerlukan sinaran matahari yang cukup ya. Pastikan anda meletakkan pokok bougainville anda ini di bawah sinaran matahari secara langsung. Okey, boleh ya, jangan letak di tempat lindung lagi. Ini sudah dalam keadaan yang subur, banyak daun dan sudah pun berbunga. Jadi anda perlu meletakkan pokok bougainville anda ini di kawasan lapang dan luas supaya dapat menerima sinar matahari secukupnya, 100% ya sinar mataharinya. Paling kurang pun 85% dari pagi hingga ke sore. Itu anda perlu lakukan. Okey. Ingat teman-teman, lepas tu apa yang penting juga teman, pastikan anda sentiasa melakukan penyiraman ya, melakukan penyiraman yang betul. Untuk kondisi pokok bougainville anda yang sudah macam ni teman, lakukan penyiraman 1 kali sehari ya, lakukan 1 hari sekali. Okey. 1 kali sehari ya. Ingat, lakukan penyiraman pada waktu sore saja. Mengapa anda perlu melakukan penyiraman waktu sore teman? Ini adalah kerana pada waktu sore keadaan cuaca matahari semakin lembap dan sejuk. Jadi ini memberi peluang dan kesempatan kepada larutan pupuk yang anda siram ke dalam media tanam dalam pot anda sempat diserap oleh akar-akar pokok bougainville anda. Dan ini sangat membantu nanti proses kesuburan pokok bougainville anda. Okey. Sorry teman. Okey, lepas tu teman, jangan menyiram pada awal pagi ya, kerana awal pagi cuaca matahari semakin panas dan ini menyebabkan air daripada ataupun laruan pupuk yang anda tabur tadi, siram tadi teman, akan diserap oleh matahari dan tidak sempat diserap oleh akar. Jadi ini adalah merupakan satu kesilapan juga. Mungkin ini menyebabkan kita membaja pupuk saja. Jadi pupukkan pokok bougainville anda pada waktu sore, waktu yang paling sesuai. Okey. Lepas tu pastikan pokok bougainville anda ini anda sentiasa pantau ya, terutama sekalinya keadaan media tanamnya. Jangan membiarkan terlalu kering ya. Bagaimana caranya teman? Menjadi anda korek-korek sikit ya tempat media tanam ni, korek sikit, tengok bahagian tanam bawah media tanam tu. Sekiranya sudah dalam keadaan kering, siram. Sekiranya masih lembab, biarkan dulu, jangan siram. Biar
keadaan media tanam itu dalam keadaan yang lembab saja. Okey. Lepas tu teman lakukan perawatan seperti biasa. Sekiranya terdapat rumput-rumput yang tumbuh ya, cabut rumput tu, jangan biar tumbuh rumputnya. Okey. Mungkin yang paling penting perawatan ya. Pastikan stek pokok bougainville anda ini sentiasa selamat dan sentiasa dalam keadaan sehat. Itu adalah beberapa perkara yang anda perlu perhatikan teman. Sekiranya anda ingin memastikan pokok bougainville anda ini akan tetap tumbuh subur dan insya-Allah akan berbunga dan insya-Allah kedepannya akan menjadi sebuah bonsai yang cantik. Ini adalah lagi proses permulaan ya teman. Proses permulaan kita membuat pokok bougainville menjadi sebuah bahan bonsai dan insya-Allah kedepannya menjadi sebuah bonsai. InsyaAllah teman, masih banyak lagi proses-proses kita perlu lakukan pada pokok bougainville kita ni. Okey, baiklah teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya teman untuk perkongsian saya pada kali ini ya. Mudah-mudahan manfaat kepada anda semua, terutamanya anda peminat pokok bougainville ya teman, yang masih belum tahu bilakah waktu yang sesuai untuk kita melakukan pemupukan ataupun pemejaan dan bagaimanakah cara kita melakukan pemupukan betul. Okey. Saya harap dengan sedikit perkongsian saya pada sekali ini teman dapat sedikit sebanyak membantu dan memberi panduan dan info kepada anda untuk terutamanya bagaimana cara kita memupuk dan bilakah masa sesuai untuk kita memupuk pokok bougainville kita. Baiklah teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda ya, sila klik tombol subscribe, like dan share supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat informasi-informasi terbaru daripada channel Nazir Abdullah. Itu channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian dari pemilihan stek sehingga ke sebuah bonsai insya-Allah ke depannya. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Like dan share juga, sama-samalah kita berkongsikan ilmu yang manfaat, insya-Allah kita juga akan mendapat-manfaatnya nanti. Bagi teman-teman yang mempunyai persoalan ataupun cadangan ya teman-teman, sila tulis dengan komentar ya. Insya-Allah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baiklah teman. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Mudah-mudahan manfaat ya. Baiklah teman, seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi. Assalamualaikum. Bye bye.